Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamaha bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhan nas usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita sihat wal afiyah, boleh sama-sama kita menunaikan solatul Jumaah pada hari yang mulia ini. Kita berada di dalam bulan Jamadil Tsani 20 bersamaan dengan 13 Mukarrakum 2566. Maka perkara yang selalunya kita memperingati pada bulan ini, khususnya ialah negara kita mengambil berat tentang hari kanak-kanak. Hari kanak-kanak ini ialah mereka yang akan jadi dewasa di satu hari nanti. Dek newani puyai newana. Maka apabila kita bercakap dengan tajuk itu, di dalam surah Ar-Rum Allah menyebutkan kepada kita, Allahul ladzi khalaqakum min dha'f summa ja'ala min dha'f quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Apa maksudnya? Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kamu itu lemah, selepas itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita kuat, dan selepas itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita lemah balik. Syaibah, wa syaibah di sini orang tua, orang yang berubah buat kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ini ma yasha', dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu alimun qadir, dan Allah itu maha mengetahui dan maha berkuasa. Maka jelas kepada kita, kita duduk di dalam dunia ini, kita ada 3 wai kita. Yang pertama ialah wai kita, wai budak, itu dikatakan wai lemah. Budak-budak yang boleh papeh kecil-kecil fufuk kita. Dan selepas itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kuat, dewasa, cergasnya pemikiran kita umur 40, 45 sampai 50. Dan selepas itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita lemah balik, orang tua. Kalaulah kita umur 100, 90, 80, macam mana kita lihat, maka kita akan adalah kelemahan dha'fa, kelemahan kita itu sendiri. Maka sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, sebagaimana yang tajuk yang saya nak bawa kepada kita itu, banyaklah mereka yang memberikan slogan
adanya yang memberikan slogan kepada kita bahawa budak-budak tang minati mi winai faiความรู้ tetapi saya cuba nak memberikan slogan kepada kita, memberikan syiar kepada kita pada wandik kita ialah kepada ibu-ibu dan ayah-ayah kita. Yang pertama, 3 perkara yang mana kita nak melahirkan budak-budak kita yang berada di muka bumi ini. Yang pertama ialah al-khair, yang kedua al-ata, yang ketiga al-banna. Itu bahasa Arab. Bahasa Melayu kita nak melahirkan budak-budak kita dapat perbezaan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Al-khair, kebaikan yang mana yang mereka itu hidup dalam dunia ini. Sebab kita tengok dalam dunia ini berbagai-bagai benda yang semakin hari semakin banyak maksiat yang berlaku di kawasan kita. Maka kita nak menjadikan anak-anak kita mengerti apakah itu maksiat dan apakah itu benda-benda yang kebaikan. Yang kedua, kita nak mengajarkan anak kita supaya anak kita besar nanti boleh jadi orang-orang yang memberi al-ata. Dan juga kita nak mengajarkan anak-anak kita supaya anak kita jadi orang al-banna, orang yang selalu suka kepada peraprung sinti mai dihai pendikan al-islah, pembaharuan. Ataupun kita nak berikan anak kita pandai al-fikru, cara berfikir. Ini slogan yang saya bawa kepada kita dalam kita nak membinakan anak-anak kita dalam suasana yang hidup masyarakat yang berbagai-bagai corak maksiat yang berada dalam kalangan kita ini. Sebagai satu contoh kepada kita nak melahirkan generasi kita pada 2-3 minggu yang lepas, kita telah lihat bahawa banjir yang begitu besar di kawasan kita ini. Maka kita, pemuda kita, yang mana mereka itu mengerti tentang al-khair, al-ata, al-banna, apakah sifat mereka itu? Mereka itu apabila datang yang banjir, hujan yang begitu hebat, mereka bersabar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bergupah-gapah ujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Yang kedua, pemuda itu yang mana mereka mengerti, mereka selalu membantu kepada saudara mara kita yang susah. Tetapi sebaliknya, anak-anak muda kita ada juga mengambil masa yang tak baik apabila berlakunya banjir yang besar. Maka dalam suasana banjir itu kita pergi mencurikan barang-barang yang mana yang berlaku dalam masyarakat kita. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita yang saya telah mengalami, saya telah lihat. Sebagaimana 2 minggu yang lepas banjir yang besar, 3 minggu yang lepas, maka adalah kalangan kita opayuk pergi pindah ke sana ke sini. Apabila balik di rumah, dia kata, "Ustaz, motor pan saya telah hilang." Sedihnya pada kita. Nah, maka macam manalah kita nak melahirkan pemuda kita yang boleh selalunya al-ata, membantu. Sidang Jumaat yang dikasih tak kalian, maka di antara perkara yang proses nak melahirkan seorang manusia yang comel-comel latih ini, maka dia adanya aqabat, dia adanya upasat buat kita. Tapi kita kena ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Tiap-tiap anak yang dilahirkan di muka bumi ini suci, bersih, tidak adanya kekotoran dan tidak ada kesalahan.
Malaikat ibu bapa lah yang menjadikan anak-anak itu Yahudinya, menjadikan Kristiannya, dan menjadikan Majusinya. Maka ayah-ayah dan ibu-ibu yang dengar, marilah sama-sama kita mengambil perkara itu. Maka di antara ulama-ulama yang tarbiyah, yang mendidikkan anak-anak itu, dia mengatakan hendak melahirkan manusia yang baik, yang soleh, yang patut ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih susah daripada peradiknya buat bagai-bagai kereta dan sebagainya. Kereta dia ada katalog dah. Nah, mari kereta bentuk tu Toyota ke, Hyundai dan sebagainya. Mari katalog tu molek buat lalu dah, peradik lalu dah. Tetapi manusia ini susah nak menjadikan manusia yang soleh, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab adanya perkara-perkara yang boleh menghalangkan upasak kita itu, ialah dalam suasana yang sekarang banyak dengan YouTube dan sebagainya. Dengan kem kepada pemuda-pemuda kita yang telah direkai oleh mereka yang tidak suka kepada Islam. Dengan adanya internet bukan kita kata salah, tetapi sebagaimana yang saya telah dengar daripada ucapan Perdana Menteri yang baru Anwar Ibrahim cakap di Indonesia 2 hari yang lepas, dia mengatakan, saya risau kepada pemuda-pemuda kita yang selalunya duduk dengan kem, dengan internet, lalainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu tidak suka kepada membaca buku. Ini yang beliau yang takutnya dalam suasana sekarang. Maka kita tengok jelasnya kepada kita, dengan adanya kem dan internet dan telefon, dengan adanya daun ketung ganja dan pengaruh-pengaruh yang seri, dia panggil kata LGBT buat kita ni, yang bebas, hidup dengan keadaan yang bebas, dan juga dengan sukan yang tidak berpandunya, kila yang tidak mengambil angin konsasana Islam. Sukan yang kita berlalai kita dengan Allah SWT. Bukan dilarangkan bersukan, digalakkan kita bersukan, tetapi kita kena berjaga sukan itu dalam semaya baik kita dan di alam sekitar kita, suasana kita. Inilah bodoh-bodoh perkara yang boleh menjadikan, menghalangkan kepada generasi kita yang nak melahirkan manusia yang soleh, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, saya cuba nak membawa secara ringkasnya kepada kita bahawa di antara perkara yang perlu yang kita kena ajarkan kepada anak-anak kita, sebagaimana ayat-ayat Al-Quran yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagakanlah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan kepada kita supaya kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diajarkan kepada kita dalam kita nak mendidikkan anak-anak kita itu. Di antaranya saya bawa kepada kita secara ringkasnya di dalam kita nak mendidikkan anak-anak kita. Yang pertama, kita pilih pasangan yang elok buat kita. Kita nak kahwin anak-anak kita tu, kita tengok jadi nak jadi natu kita ke, kita tengok yang hak molek-molek. Dalam hadis kata, pilih yang ada dasar agama. Kalau ada comel, harta, keturunan, tak ada masalah. Tetapi yang besar sekali ialah dasar agama yang penting kepada kita. Tetapi sekarang ni terbalik fafak kita ni. Kita dengar daripada juga pemberita, kalaulah orang ngaji agamanya di padang serong, di padang rendahnya. Ini masyarakat kita cuba pulihkan. Yang kedua ialah kita selalunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita telah kahwin, di antara kita nak setubuhkan isteri kita, kita selalu membaca doa kita. Doa sebagai senjata kepada kita, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannib asyaitan ma razaqtana. Ini doa ni yang perlu kita dibacakan apabila kita nak buat persetubuhan kita dengan isteri kita. Supaya apa tu? Supaya kita nak melahirkan anak-anak kita yang soleh. Kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jauhkanlah daripada syaitan. Dan yang kedua, ya Allah, jauhkanlah daripada syaitan yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala nak memberikan rezeki kepada kita. Apakah yang dikatakan rezeki di sini? Ialah anak-anak kita, bayi-bayi kita yang melahirkan daripada pada masa yang akan datang. Itu yang kedua, berdoa. Nah, yang ketiga ialah kita perlunya apabila anak lahirnya itu, kita perlunya mengakikahkanlah anak-anak kita. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada duit tak apalah for kita ni. Sebab sunnah muakkah molek for kita. Kita menjalankan sunnah Rasulullah. Ada setengah dalam ulama mengatakan kalau kita tidak ada duit, kita menyembelihkan ayam pun tak apa for kita ni. Ini sunnah Nabi kita, sunnatul muakkah. Nah, kepada kita. Yang keempat, kita disuruhkan anak-anak kita umur 7 tahun kita latihkan anak-anak kita sembahyang. Nah, kita latihkan anak-anak kita itu sembahyang sekali dengan kita. Ada satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pergi satu rumah sahabat yang lain, maka dia memberikan salam, assalamualaikum, acak kalilah. Maka rupanya sahabat-sahabat Rasulullah pada ketika itu duk semaya dengan anak-anak dan keluarganya. Ini perlu kita dididikkan anak-anak kita. As-salat imaduddin, semaya itu tiang agama. Kita cuba mendidikkan anak-anak kita dengan as-salat kita. Ini di antara yang keempat. Yang kelima, sebelum kita nak hantarkan anak-anak kita ke madrasah, ke sekolah kebangsaan kita, ke sekolah saman, sekolah patum, sekolah matiung apa kita ni, sekolah patum lah kita kata. Terlebih dahulu ni kita sebagai ibu bapa mengajarkan anak-anak kita khususnya dengan Al-Quranul Karim. Kita cuba tarbiyahkan diri-diri kita. Kita ajarkan anak kita sendiri sebelum kita nak menghantarkan ke sekolah patum dan sekolah mana-mana. Sebab kalaulah kita ajarkan anak kita dengan Al-Quran, dengan diri kita sendiri, kita dapat barakah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita lihat di antara ulama-ulama yang baru-baru kita katalah Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat, walaupun telah meninggal kepada kita, bagaimanakah ayahnya mendidikkan Ni Aziz menjadi seorang ulama dan umarah. Maka saya cuba lihat di dalam tu ialah ayahnya mendidikkan Ni Aziz itu dengan Al-Quranul Karim. Ayah dan ibunya mengajarnya kepada Ustaz Ni Aziz sebelum nak menghantar ke mana-mana tempat. Maka beliau menjadi seorang yang alim ulama, boleh membawa negara ataupun wilayah dan sebagainya. Yang kedua ialah ulama ini juga yang telah meninggal dunia ialah Haji Abdul Malik Al-Karim Amrullah, ialah orang panggil Abu Hamka. Saya cuba lihat juga di antara didikannya itu ialah keluarganya juga mendidikkan Abu Hamka ini, Haji Abdul Malik Al-Karim Amrullah yang dikatakan Hamka, telah mendidikkan anak-anak dia dengan Al-Quranul Karim, dan ayahnya telah mengasaskan sekolah. Selepas itu dia membelajar ke mana-mana tempat. Tetapi di dalam sejarahnya yang ajibnya, Datuk Hamka ini ialah dia orang yang bijak. Apabila masa belajar itu, dia umur 12 tahun, kawan-kawan lain umur 20 tahun. Ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada seorang ulama kepada kita yang boleh membawa ummah. Tetapi yang saya nak fokusnya, yang saya nak katanya kepada kita nak melahirkan seseorang yang as-salih, yang ibadatullah, kita kena mengajarkan anak-anak kita sendiri faham kitanya. Di antaranya Al-Quran. Ajarlah apa-apa kepada anak kita supaya kita dapat barakah
daripada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, maka kita nak melihatkan masyarakat kita, anak-anak kita, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 7 golongan yang mana mereka itu duduk di naungan arsy Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Di antaranya ialah imamun adilun. Maka perkara ini susah kita nak dapat, tapi kita kena proses dalam masyarakat kita. Imam adilun yang qawiyun amin. Ini yang kita nak cari susah dalam masyarakat kita. Saya tengok imamun adilun, kita kena ada juga qawiyun amin yang boleh lawannya dengan maksiat, genjala-genjala yang ada masyarakat kita itu. Yang kedua, kita nak melahirkan pemuda-pemudi kita yang ta'allaka bil masajid, hati dia selalunya dengan masjid. Kalau tak boleh sembahyang Jumaat di masjid kat, boleh sembahyang Jumaat kat, puasa tak sedap duduk. Hati-hati dia itu. Yang ketiga, kita nak melahirkan anak-anak muda kita apabila berkawan-kawan yang baik, kalaupun dia berpisah dengan baik. Saya tengok dalam masyarakat kita, kawan mula-mula kawan comel lah, apabila mari pisah, balah sesama kawan kita. Macam mana kita nak melahirkan bentuk macam tu? Yang ketiga, kita nak melahirkan pemuda-pemuda yang mana yang telah digodai oleh seorang perempuan yang cantik, tetapi apabila nak berlaku perkara yang maksiat, pemuda itu kata, inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga susah kepada kita. Dan di antaranya lagi, kita nak menjadi melahirkan pemuda kita yang selalunya suka memberi. Memberi itu bukan nak memberi tunjuk, nak mengatakan dia kaya, memberi dengan sedekah dengan secara sembunyi. Kalau nak beri secara jelasan pun boleh, untuk nak menunjukkan, nak bagi galakan kepada masyarakat kita dalam kita bersedekah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, maka pada kita ini marilah sama-sama kita salawatkan kepada junjungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ij'al Islam wal muslimin wa ij'al syirka wal musyrikin wa dammir a'da ad-din minal kafirin wal munafiqin wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik
وعلى الاعتصام بحبلك المتين واتباع سنة نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.